أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد، على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك وعلى آل كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ما دامت السماوات والأرض وما دامت الجنة والنار والعرش والكرسي، اللهم أمين. أما بعد، الحمد لله, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah Azza wa Jal, kita direzekikan pada hari yang berbahagia ini untuk menyambung pembacaan kitab Qurratul Ain yang merupakan huraian oleh seorang ulama bermazhab Al-Imam Malik yang bernama Al-Imam Al-Khattab Al-Maliki, yang beliau telah pun menghuraikan kitab karangan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang menghuraikan pula matan Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang dipanggil sebagai Al-Waraqat. Lalu Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini telah dihuraikan oleh ramai para ulama, dan antara yang terkenalnya adalah huraian Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Lalu kitab karangan ataupun kitab hasil karya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dijadikan sebagai satu kitab yang diterima sebagai sukatan di dalam ilmu usulul fiqh. Lalu ramailah para ulama yang telah membaca kitab ini, mengajar kitab ini, dan ramai juga para ulama yang telah membuat huraian terhadap kitab syarahan Al-Waraqat oleh Al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli rahimahullahu azza wa jal. Lalu akhirnya Al-Imam Al-Khattab Al-Maliki telah menghuraikan ataupun menjelaskan apakah sebenarnya keinginan Imamul Haramain Al-Juwaini dan juga keinginan Imam Jalaluddin Al-Mahalli di dalam karya mereka berdua di dalam ilmu usul fiqhi. Maknanya kitab Qurratul Ain yang kita pelajari ini, maknanya saya terlangsung kita alhamdulillah dengan mempelajari kitab Qurratul Ain karangan Imam Al-Khattab Al-Maliki, kita telah pun mempelajari yang pertamanya matan Al-Waraqat. Yang kedua, kita juga telah mendalami kitab karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dan yang ketiga, kita mendapat kelebihan dengan meneliti huraian-huraian tambahan daripada Al-Imam Al-Khattab Al-Maliki rahimahullahu azza wa jal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus menerus diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempelajari kitab ini. Moga-moga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita kefahaman sehingga kita dapat mempelajari kitab ini, sehinggalah kita berjaya memahaminya sehingga khatam kitab ini. Allahumma amin biiznillah azza wa jal. Maka jangan dilepaskan peluang pada setiap hari Ahad untuk kita sama-sama menadah kitab ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kefahaman. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pertemuan-pertemuan yang lepas kita telah pun membicarakan berkenaan dengan ucapan Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jal yang berbunyi, wal amru istida'a'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub wa sighatuhu fa'al wa 'inda al-itlaqi wat tajarrudi 'anil qarinati yuhmalu 'alayh illa ma dalla ad-dalilu 'ala anna al-murada minhu an-nadbu aw al-ibahatu fayuhmalu 'alayhi. Dan kita masih lagi pada huraian yang berkait dengan wa 'indal itlaqi wat tajarrudi 'anil qarinati yuhmalu 'alayh, iaitu berkenaan dengan tajuk sekiranya kita mendapati, ataupun yang lebih tepatnya
seseorang mujtahid seperti Al-Imam Asy-Syafi'i ataupun Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ataupun Al-Imam Malik ataupun Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, iaitu para ulama yang mencapai tahap paling tinggi di dalam ilmu fiqh. Apabila mereka ini yang mempunyai kelayakan di sisi syarak untuk mencari terus hukum daripada dalil-dalil syarak, maka sekiranya mereka mendapati ada firman Allah Subhanahu Wa Taala ataupun hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meminta, yang memerintahkan para mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan, dalam masa yang sama mereka, iaitu para mujtahid tadi, tidak pula mendapati ada dalil-dalil lain yang menjelaskan adakah perintah tersebut wajib dibuat atau sunat dibuat. Yang mereka temui adalah semata-mata perintah itu semata-mata, iaitu perintah kosong, yang mana perintah itu meminta kita melakukan satu perbuatan, dalam masa yang sama tidak pula ada dalil lain yang menjelaskan adakah perbuatan yang disuruh itu wajib dibuat ataupun tidak. Maka berdasarkan apa yang dipelajari dalam ilmu usul fiqhi, hendaklah si mujtahid tadi memahami bahawa perintah itu wajib dilaksanakan. Maknanya, kalaulah tidak ada dalil lain yang menjelaskan bahawa perintah itu wajib dibuat atau tidak wajib buat, yang mereka temui hanyalah semata-mata perintah yang kosong daripada sebarang bukti-bukti luar ataupun sokongan-sokongan lain, maka hendaklah si mujtahid tadi memahami bahawa perintah tersebut wajib untuk dilakukan. Yang ini adalah yang telah disebut oleh Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jal, yang berbunyi, wa indal itlaqi wat tajarrudi 'anil qarinati yuhmalu 'alaihi. Ketika mana perintah itu sunyi, kosong daripada sebarang sifat dan kosong daripada sebarang bukti-bukti luar, sebarang bukti-bukti sampingan yang menunjukkan makna yang diinginkan, maknanya tak ada langsung, yang ada hanyalah perintah. Maka hendaklah perintah yang bersifat mutlak tadi, perintah yang tidak mempunyai sebarang sokongan luar tadi, hendaklah ditanggungkan, iaitu difahami bahawa ianya adalah perintah yang bermaksud wajib dilakukan, melainkan sekiranya datang dalil dan juga yang menunjukkan bahawa perintah yang dimaksudkan tersebut adalah perintah yang berunsur al-nadbu, iaitu perbuatan yang disuruh itu adalah mandub, disunatkan, ataupun perbuatan yang disuruh itu sebenarnya adalah perbuatan yang bersifat mubah, nak buat pun tak apa, tak nak buat pun tak apa, pahala pun tak dapat, dosa pun tak dapat, sama ada dilakukan atau ditinggalkan. Maka ketika itu, kalau sudah ada sokongan luar, barulah perintah yang kosong tadi dipahami berdasarkan apa yang telah diberitahu oleh dalil luar tersebut, ya. Dan alhamdulillah kita telah pun melihat contoh-contoh yang disebut oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan juga dihuraikan oleh Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Alimtum fihim khaira." Allah Taala telah berfirman kepada, dan firman ini ditujukan kepada para pemilik hamba, hendaklah para pemilik hamba itu mereka hendaklah melakukan akad kitabah, iaitu membuat satu perjanjian dengan para hamba mereka, bahawa hamba mereka kalau dalam tempoh sekian-sekian berjaya membayar jumlah sekian-sekian, maka mereka akan dibebaskan daripada perhambaan. Maka kalau ikut firman ini, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perintah, iaitu fakatibuhum, kamu semua hendaklah melakukan akad kitabah, iaitu perjanjian untuk membebaskan para hamba sekiranya para hamba dapat membayar jumlah yang telah disepakati dalam tempoh waktu yang telah disepakati. Namun kata para ulama, walaupun firman Allah Ta'ala yang berbunyi fakatibuhum, dan fakatibu itu adalah merupakan perintah, mereka kalau ikut kaedah asal, kalau perintah kosong wajib dipahami bahawa ia adalah wajib, namun disebabkan ada bukti luar yang menunjukkan bahawa perintah itu bukan perintah wajib, maka kita pun mengatakan, para mujtahid pun mengatakan, perintah di dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi fakatibuhum in alimtum fihim khaira, perintah tersebut hanyalah menggalakkan dan bukan mewajibkan. Apa dia qarinah luar ataupun apakah bukti luar? Bukti luarnya adalah bahawa sesungguhnya perjanjian untuk membebaskan seorang hamba itu adalah memerlukan kepada kerelaan si tuan tadi.
dia memerlukan kepada kerelaan. Maka apabila suatu benda itu memerlukan kerelaan, maka ia tidak menjadi wajib. Ditambah lagi bahawa seluruh para ulama telah bersepakat bahawa sesungguhnya akad kitabah tidak menjadi wajib. Jadi ini adalah sokongan-sokongan luar yang menunjukkan bahawa perintah apabila sudah ada yang menjelaskan bahawa perintah itu bukan wajib, maka hendaklah difahami bahawa ia bukan wajib. Bila ia bukan wajib, adakah ia sunat ataupun ia mubah? Ianya bergantung kepada dalil luar yang menunjukkan bahawa perintah tersebut bukan wajib. Kalau dalil luar itu menunjukkan bahawa perintah itu adalah sunat, maka perbuatan yang disuruh adalah disunatkan. Kalau perintah luar itu menunjukkan bahawa perbuatan yang disuruh sebenarnya adalah perbuatan yang mubah, perbuatan yang nak buat pun tak apa, tak nak buat pun tak apa, maka tahulah kita bahawa perintah di dalam ayat tersebut atau dalam hadis tersebut bunyinya perintah, namun yang diinginkan adalah hanya memberitahu bahawa perbuatan itu tidak ada salahnya kalau dibuat. Kalau buat pun tidak berdosa, ditinggal juga tidak berdosa, bahkan pahala dan dosa juga tidak mendapatkannya. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita akan masuk kepada tambahan daripada Imam Al-Hattab Al-Maliki, iaitu beliau ingin membawa kita agar bersifat memerhatikan setiap ucapan Imam Al-Haramain secara dalam, iaitu beliau akan menghuraikan berkenaan dengan kalimah illa. Pada ucapan Imam Al-Haramain berbunyi illa ma dalla dalil ala anna al-murada minhu an-nadbu aw al-ibahatu fayuhmalu alayhi, maka illa ataupun diterjemahkan dalam bahasa Melayu kecuali, iaitu ia merupakan satu pengecualian, kecuali. Maka di dalam ilmu bahasa Arab, kecuali di sisi orang Arab kadang-kadang kecuali dengan maksud kecuali, kadang-kadang kecuali yang bermaksud tetapi. Maknanya kalau kita guna dalam bahasa Arab, kita akan mendapati bahawa al-istisna ataupun pengecualian itu kadang-kadang ianya adalah al-istisna al-muttasil ataupun al-istisna al-munqati'. Pengecualian yang bersifat benar-benar ia adalah pengecualian, iaitu dipanggil dalam istilahnya sebagai al-istisna al-muttasil. Dan kadang-kadang pengecualian tersebut bukan ingin mengeluarkan beberapa individu daripada umum ayat, sebaliknya pengecualian tersebut bermaksud tetapi. Okey, saya buat contoh yang mudah sebelum kita melihat apakah yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu asar ataupun demi masa, sesungguhnya manusia seluruhnya di dalam kerugian. Tengok sesungguhnya manusia seluruhnya di dalam kerugian, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mai Allah Ta'ala mendatangkan kalimah illal ladzina amanu wa 'amilus salihat, melainkan orang yang beriman dan beramal soleh. Mai kalimah illa di sini adalah merupakan satu al-istithna ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil pengecualian, yang mana pengecualian ini adalah pengecualian yang hakiki. Kerana ayat sebelumnya berbunyi semua manusia dalam kerugian. Sesungguhnya manusia seluruhnya. Maka kita akan faham kalau ikut semata-mata ayat ini tanpa kecuali. Tak ada langsung manusia yang tidak rugi, semuanya rugi. Lalu Allah Ta'ala mengatakan illal ladzina amanu wa 'amilus salihat, melainkan orang yang beriman dan beramal soleh. Maknanya orang yang beriman yang beramal soleh, mereka tidak rugi. Maknanya kalau kita tengok ayat yang pertama yang berbunyi innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia seluruhnya dalam kerugian, ini adalah ayat yang meletakkan hukum kerugian itu kena kepada semua orang tanpa kecuali. Adakah itu kehendak Allah? Rupa-rupanya tidak. Kerana Allah ingin mengatakan ada sebenarnya orang yang tidak rugi. Siapakah orang yang sudah dikecualikan daripada hukum kerugian tersebut? Orang yang dikecualikan itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Mari tahulah kita, orang yang beriman dan beramal soleh, mereka tidak rugi. Selain orang beriman dan beramal soleh, mereka adalah orang yang rugi. Jadi, pengecualian ini dipanggil sebagai pengecualian al-muttasil, iaitu pengecualian yang bersambung, ataupun boleh juga kita fahami sebagai pengecualian yang hakiki.
Manakala satu lagi dalam bahasa Arab, kadang-kadang kita akan menemui orang Arab menggunakan kalimah illa, namun sebenarnya bukan untuk mengeluarkan individu-individu tertentu daripada umum hukum. Sebaliknya, illa di sini adalah semata-mata ingin menyatakan ada perkara yang mungkin kita faham bagian-bagian, namun sebenarnya bukan. Dia panggil sebagai al-istisna al-munqati', pengecualian yang terputus. Maksudnya dia tidak sama sekali berkait dengan ayat sebelumnya. Apa contohnya? Contoh para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama sering membawa contoh. Contoh disebut ja'al qaumu illal hamir. Sesungguhnya semua orang telah datang. Ja'al qaum illal hamira. Semua orang telah datang melainkan keldai. Keldai tidak datang. Ja'al qaumu illal hamir. Semua orang telah datang melainkan keldai. Dongki, keldai. Keldai tidak datang. Jadi kalau kita tengok ayat ini, disebut ja'al qaum. Maksudnya semua kaum, semua golongan itu telah datang. Katakan kita sebut pada sahabat-sahabat kita, ja'a at-tullabu illa al-hamir. Semua para pelajar telah pun hadir. Kita ada sekolah katakan, dan kita minta semua anak murid kita berkumpul. Lalu bila anak murid kita datang, akhirnya kita bersebut alhamdulillah laqad jaa at-talabatu illa al-hamir. Sesungguhnya pelajar semuanya telah datang kecuali keldai. Jadi kalau kita tengok, adakah ada orang yang tidak datang dalam contoh ini? Adakah ada pelajar yang tidak datang? Bila kita tanya kepada orang yang bercakap, adakah kamu ingin mengatakan ada pelajar yang tak datang? Dia kata tak, semua pelajar tanpa kecuali telah datang. Tak ada yang tak datang. Jadi apabila itu maksud yang diinginkan, kalau dia mengatakan illal hamir, kecuali keldai, maknanya kecuali di sini bukan untuk mengeluarkan mana-mana individu daripada hukum datang menemui kita. Sebaliknya hanya ingin mengatakan tetapi keldai tidak datang. Dipanggil listidrak, untuk bermaksud tetapi. Illa yang bermaksud walakin. Illa yang bermaksud walakin. Ataupun kita kata pengecualian yang bukan hakiki, sebaliknya ingin memberi maksud tetapi. Namun. Tetapi, namun dan sebagainya. Kendati pun. Baru-baru ni kita dengar ucapan Duli Yang Maha Mulia digunakan ucapan kendati pun, iaitu kecuali melainkan, ataupun kita kata kendati pun ini maknanya namun ataupun tetapi. Baik, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita terfikir kenapa para ulama dulu sering membawa contoh ja'al qaumu illal hamir. Semua orang dah datang melainkan keldai tak datang. Jadi kata para ulama, walaupun digunakan kalimah illal hamir, kecuali keldai, dan kecuali dalam ayat ini bukan bermaksud ada pelajar ataupun ada orang yang tak datang, kerana semua telah datang, tak ada pengecualian sebenarnya. Namun apabila digunakan digunakan kalimah illal hamir, kecuali keldai, ini kerana pada zaman dahulu orang datang sama ada berjalan kaki atau menaiki kenderaan, dan biasanya kenderaan masyarakat satu ketika dahulu adalah binatang tunggangan, antaranya adalah keldai. Keldai adalah merupakan binatang tunggangan. Jadi apabila orang satu ketika dahulu mengatakan ja'al qaum, semata-mata orang mungkin memahami bahawa semua orang telah datang. Bukan sekadar dia saja datang, dia datang bawa binatang tunggangannya dan diikat binatang tunggangannya di kawasan perhimpunan tersebut. Maknanya kita boleh bayang, orang semua datang, bukan dia semata-mata datang berjalan kaki, kerana ramai juga yang datang dengan kenderaan. Jadi kenderaan zaman dulu adalah keldai. Jadi bila sebut ja'al qaum, semua orang dah datang, walaupun dibincangkan pasal orang, iaitu orang datang atau tidak, kita kata semua orang datang. Namun ucapan ini dia akan memberikan isyarat bahawa bila orang dah datang, maknanya kenderaan yang mereka naiki juga ada bersama ketika itu. Iaitu mereka akan ikat kenderaan mereka zaman dulu dengan keldainya ataupun kudanya, atau ada yang berjalan kaki. Maknanya yang berjalan kaki lah, datang secara berjalan kaki. Namun ada juga yang akan datang dengan keldai, dengan kuda, dan ikat kuda-kuda mereka serta keldai mereka di kawasan perhimpunan tersebut.
Jadi orang mungkin faham gitu, ja'al qaum ni orang datang sekali dengan binatang tunggangannya. Namun apabila orang yang bercakap ingin mengatakan yang datang hanyalah orang, binatang tunggangan langsung tak datang, keldai langsung tak datang, dia akan sebut ja'al qaumu illal hamir. Semua orang dah datang melainkan keldai. Maksud dia semua orang dah datang. Namun jangan salah faham. Kamu jangan ingat keldai mereka ada bersama mereka. Kerana mereka datang semuanya secara berjalan kaki. Mereka datang tanpa membawa keldai sama sekali. Jadi istisna munqati' ataupun pengecualian yang bersifat bermaksud kecuali ini, bermaksud tetapi ini, dia bukan tidak berfaedah. Sebab kadang-kadang mungkin kita kata, apalah orang Arab ni, ja'al qaumu ilal hamir. Semua orang datang, melainkan keldai tak datang. Keldai bukan orang. Kalau dia kata ja'al qaumu illa Zaidan, semua orang dah datang melainkan Zaid, okey, boleh faham dah. Maksudnya Zaid tak datang, yang lain semua datang. Tapi kalau ja'al qaumu ilal hamir, apalah orang Arab ni? Jadi mungkin orang faham bahawa berlaku kesilapan dalam istisna munqati'. Namun bila kita merujuk dengan guru-guru kita, contohnya Fadilatul Syekh Said bin Shaltut pernah menceritakan kepada kami bahawa tujuan istisna munqati' adalah ingin menafikan perkara yang mungkin kita terbayang sebenarnya juga berlaku. Maka orang yang bercakap ingin menafikan tersebut, lalu dia pun mendatangkan istisna tetapi secara munqati'. Jadi istisna muttasil dia akan memberi makna kecuali betul. Manakala istisna istisna muttasil akan memberi makna kecuali. Manakala istisna al-munqati' dia akan memberi makna tetapi. Maknanya bila sebut semua orang dah datang, tetapi jangan kamu salah faham. Jangan kamu ingat binatang tunggangan mereka juga mereka bawa. Sebenarnya yang mereka datang adalah diri mereka sahaja tanpa membawa binatang tunggangan. Jadi ini peranan kalimah illa yang bersifat al-munqati' ataupun al-istisna al-munqati'. Jadi setelah kita mengetahui bahawa di dalam ilmu bahasa Arab, pengecualian ataupun al-istisna kadang-kadang bersifat muttasil, iaitu hakiki, kadang-kadang bersifat al-munqati', iaitu tidak hakiki, sebaliknya bermaksud tetapi, maka Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu azza wa jal ingin mengajak kita untuk meneliti, adakah kalimah illa pada teks Imamul Haramain Al-Juwaini dalam matan Waraqat yang berbunyi wala Allahumma salli ala sayyidina Nabi wa indal itlaqi wa tajarrudi 'anil qarinati yuhmalu 'alaihi illa. Jadi adakah illa di sini illa muttasil ataupun illa munqati'? Istisna muttasil ataupun istisna al-munqati'. Jadi inilah yang ingin dibincangkan pada hari ini. Maksudnya ia tidak berkait dengan ilmu usul fiqh. Namun para ulama dahulu sewaktu mereka menghurai, mereka akan menghurai segala yang berkait dengan matan tersebut, sama ada ia memang mempunyai kaitan terus dengan usul fiqh ataupun tidak. Contoh macam dalam perbahasan kita, mungkin ada orang zaman hari ini akan kata, apa kita nak belajar ilmu usul fiqh, tak payahlah bincang benda-benda lain. Namun cara ulama dulu tidak begitu. Mereka bila membincangkan tentang ilmu yang ingin dibincangkan itu juga dibincangkan, tapi dalam masa yang sama mereka tidak akan melupakan ilmu-ilmu lain yang berkait kebetulannya dengan teks yang mereka sedang kaji, untuk menunjukkan bahawa ilmu Islam ini saling ada kebersamaan. Tidak boleh kita mempelajari satu ilmu dan kita meninggalkan satu ilmu yang lain. Nak belajar fiqh tapi tak nak belajar usul fiqh. Yang nak belajar hadis tak nak belajar fiqh. Yang nak belajar akidah tapi tak tahu bahasa. Jadi semua itu akan menyebabkan orang itu akan tidak matang ilmunya. Namun kalau kita tengok cara para ulama dahulu, mereka mendidik kita melalui penulisan mereka bahawa apabila kamu membaca satu perbahasan, bacalah dengan begitu teliti dan halus. Dan inilah manhaj yang telah diajarkan oleh para guru kami di Al-Azhar Asy-Syarif kepada kami, alhamdulillahirabbil alamin, supaya kita dalam meneliti satu perkara tidak meneliti secara laju-laju begitu. Supaya kita akan meneliti secara halus dan kita tidak takut untuk memahaminya atau memikirkannya. Sama ada pemikiran kita betul atau salah, itu boleh disebut keselepasnya. Namun yang penting para ulama sering mengajar supaya kita menggunakan pemikiran kita di dalam memahami suatu teks, kerana dengan pemikiran itu dia akan mematangkan kita dari sudut pemikiran dan juga dari segi keilmuan.
Para hadirin dirahmati Allah SWT, setelah kita meneliti berkenaan dengan istisna muttasil dan juga istisna munqati', maka kita masuk kepada kalam Imam Al-Hattab Al-Maliki yang membicarakan tentang adakah istisna pada ucapan wa indal itlaqi wa tajarrudi 'anil qarinati yuhmalu 'alaihi illa ma dalla dalil. Illa di sini adakah ia muttasil atau munqati'? Qala Sayyiduna Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu azza wa jalla wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurrati 'ainihi wa sairi musannafatihi wa kadzalika man istafada wa ta'allama wa 'allam wa qara' wa khadima matna al-waraqat li Imam al-Haramain al-Juwaini wa kadzalika man khadima wa 'allama wa ta'allam wa qara' wastafada wa afad kitab الذي ألفه إمام المحلي رحمه الله عز وجل ونفعنا الله بعلومهما وعلوم جميع الشيوخ اللهم أمين. قال الإمام الحطاب المالكي رحمه الله عز وجل وظاهر كلامه أن الاستثناء في قوله إلا ما دل الدليل منقطع لأن الدليل هو القرينة lianna dalila huwal qarinah. Okey. Imam Al-Hattab Al-Maliki berkata, zahir kalam beliau. Jadi tahulah kita siapakah beliau di sini, kerana perbincangannya bukan pada ucapan Imam Al-Mahalli, tetapi sebaliknya pada teks Imam Al-Haramain Al-Juwaini, pengarang kitab Al-Waraqat fi ilmi usulil fiqh. Jadi maksud beliau, zahir ucapan beliau di sini adalah Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Zahir kalam Imam Al-Haramain Al-Juwaini, iaitu pada ucapan beliau illa ma dallad dalil, bahawa sesungguhnya istisna, pengecualian yang terdapat di dalam ucapan beliau yang berbunyi illa ma dallad dalil, melainkan sekiranya dalil menunjukkan, sehingga kesudahnya, kata Imam Al-Hattab, istisna ini adalah munqati'. Secara zahirnya, secara yang terpampang depan mata, bila kita baca secara seimbas lalu, kita akan mengatakan istisna ini adalah istisna al-munqati', iaitu istisna yang terputus, iaitu yang bukan mengeluarkan sebarang perkara, sebaliknya hanya bermaksud tetapi. Okey? Mengapa? Kata Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu azza wa jalla, dalila huwal qarinah, kerana dalil adalah qarinah. Kerana dalil adalah sebenarnya qarinah, iaitu qarinah kita kata sebagai bukti-bukti luar, bukti-bukti luar. Jadi kalau kita tengok Imam Al-Haramain Al-Juwaini kata apa? Wa indal itlaqi wat tajarrudi 'anil qarinati. Tu ketika mana perintah itu bersifat tidak diikat dengan sebarang sifat. Tidak pun dia kata amartuka amran wajiban. Dia tak kata pun. Ataupun kita kata izhab wa hadzal amru wajibun. Contoh kalau orang yang bercakap tu kata begitu. Pergi kamu daripada sekarang. Dan ini adalah arahan yang wajib dilaksanakan. Maka ketika itu tak perlulah kita nak cari dalil lagi. Sebab jelas-jelas perintah itu adalah untuk mengatakan bahawa keluar ketika itu adalah wajib, kerana sudah disebut izhab wa hadzal amru wajibun. Keluarlah kamu daripada tempat ini dalam keadaan perintah ini adalah wajib. Maka kalaulah perintah itu tidak seperti itu, maknanya dia hanya semata-mata izhab, pergilah kamu. Dalam masa yang sama tidak ada sebarang qarinah. Okey. Dia kosong daripada sebarang qarinah. Maka hendaklah difahami bahawa perintah itu adalah bersifat wajib dilaksanakan. Jadi kalau kosong daripada qarinah, apa dia qarinah? Kata Imam Al-Hattab, qarinah adalah dalil. Kalau dia tidak ada sebarang dalil yang menunjukkan bahawa perintah itu wajib dilaksanakan, ataupun sunat dilaksanakan, ataupun harus dilaksanakan, maka kalau dia kosong daripada sebarang dalil, maka hendaklah difahami bahawa perintah itu wajib dilaksanakan, melainkan kalau ada dalil. Kalau perintah itu kosong daripada dalil, maka hendaklah difahami bahawa perintah itu adalah wajib, melainkan kalau tak ada dalil. Jadi kalau kita tengok, sebenarnya ini adalah istisna munqati'. Sebab
Bila tak ada dalil, kalau tak ada dalil, hukum begini. Kalau ada dalil, hukumnya lain. Maksudnya kalau kita tengok, tak ada pun benda yang tidak ada dalil, tiba-tiba dikecualikan daripada kenyataan Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Kerana dalil adalah qarinah, qarinah adalah dalil. Jadi sebab itu Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullah azza wa jal menyatakan, wa zahiru kalamihi anna al-istisna' fi qawlihi illa ma dalla dalil munqati'. Kenapa? Li'anna dalila huwal qarinah. Kerana dalil adalah qarinah. Maksudnya qarinah adalah dalil, dalil adalah qarinah. Maksudnya kalau kosong daripada dalil, kosong daripada sebarang dalil, hukumnya adalah perintah itu wajib dilaksanakan. Kosong daripada dalil. Maksudnya tak ada dalil. Bila perintah itu tidak disertai dengan sebarang dalil, maka perintah itu wajib dilaksanakan. Melainkan, bila sebut melainkan, melainkan kita akan faham, maknanya ada juga perintah yang dia kosong daripada dalil, tetapi dia tidak wajib dilaksanakan. Rupa-rupanya tidak. Kerana Imam Al-Haramain Al-Juwaini kata, melainkan kalau ada dalil. Maksudnya di sana ada perbezaan yang sangat ketara, tidak ada dalil dengan ada dalil. Ada dalil, dia adalah satu perkara yang lain. Tidak ada dalil, satu perkara yang lain. Dan tak ada istilah salah satu masuk di dalam umum satu yang lain. Contoh kita kata, contoh macam kita buat sebelum ni. Semua orang telah datang melainkan keledai. Adakah keledai termasuk dalam orang? Tidak. Adakah orang itu keledai? Tidak. Keledai-keledai orang-orang. Dia tidak berkait sama sekali. Bila ia tidak berkait sama sekali, maka apabila digunakan kalimah kecuali, kecuali di sini bermaksud tetapi, bukan bermaksud kecuali. Maksudnya, tidak ada dalil, ada dalil. Adakah tidak ada dalil itu ada dalil? Tidak. Maknanya ada dalil, suatu benda yang mempunyai dalil, ianya bukan benda yang tidak mempunyai dalil. Kerana benda yang tidak mempunyai dalil berbeza sama sekali dengan benda yang mempunyai dalil. Maksudnya, dia ada dua perkara yang sebenarnya saling tidak memasuki. Berbeza kalau semua orang telah datang melainkan Zaid. Semua orang telah datang melainkan Zaid. Maksudnya, semua orang telah datang. Siapa orang tu? Ali, Abu, Ahmad, Fatimah, Khadijah. Semua orang yang kita inginkan, semua telah datang. Melainkan Zaid. Zaid orang tak? Ya, Zaid orang. Maksudnya, Zaid adalah orang, tapi bukan semua orang tu Zaid. Maksudnya, Zaid sudah dikeluarkan daripada hukum asal. Hukum asal mengatakan semua orang datang. Maksudnya, kita pun faham, Zaid pun datang. Rupa-rupanya Zaid tak datang. Maksudnya, ini barulah dikeluarkan daripada umum satu ucapan. Itu dipanggil istisna al-muttasil. Namun dalam kalam Imam Al-Haramain, Imam Al-Haramain kata, suatu benda yang tidak ada dalil, tidak ada qarinah, hukumnya adalah bagian-bagian. Tapi kalau dia ada qarinah, hukumnya pula adalah bagian-bagian. Maknanya kalau kita tengok, sebenarnya dia dua perkara yang saling berbeza. Kita kata, adapun orang semua datang. Adapun keledai tak datang. Adakah kita boleh kata, ada kaitan? Maknanya, keledai termasuk dalam orang. Semua keledai adalah orang, tapi bukan semua orang adalah keledai. Kita tak boleh kata begitu. Kerana tidak berlaku istilah ada satu hukum yang bersifat umum, tiba-tiba dikeluarkan beberapa individu daripada umum hukum tersebut. Jadi, mungkin dia agak dalam sikit perbahasan ni. Tapi inilah para ulama kita dulu, dia mengajar kita dalam memahami suatu perkara, biar faham secara teliti. Dan inilah yang kadang-kadang generasi hari ini agak kurang memilikinya. Kita kadang-kadang dalam memahami satu ucapan, kita senang nak cari kesilapan. Dan kita tak cuba untuk memahami, ada tak cara yang betul untuk memahami satu ucapan. Jadi, bila begitu, apabila dalil adalah qarinah, maknanya tidak ada dalil adalah bermaksud tidak ada qarinah. Kerana dalil dan qarinah adalah sama. Dan apabila Imam Haramain kata, kalau perintah tu tidak ada qarinah, maksudnya tidak ada dalil, bahawa perintah itu adalah wajib dilaksanakan. Tapi kalau ada dalil, iaitu ada qarinah, ada dalil iaitu qarinah, ataupun kita boleh terjemah qarinah sebagai bukti luar, maka ketika itu hukumnya berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh qarinah. Kalau wajib, wajiblah. Kalau sunat, sunatlah. Kalau harus, haruslah. Okey, jadi maknanya daripada situ
sebenarnya ucapan Imam Al-Haramain illa ma dallad dalil sama seperti ja'al qaumu illa himara. Semua orang telah datang melainkan keldai sahaja yang tidak datang. Jadi tahulah kita, Imam Al-Haramain nak menyatakan sesungguhnya sesuatu perintah kalau dia langsung tak ada dalil yang menunjukkan bahawa makna dia adalah bagian-bagian, maka kalau tak ada sebarang petunjuk, tak ada sebarang dalil, maka kita kena fahami bahawa hukum bagi perintah itu adalah perintah wajib dilaksanakan. Tetapi kalau ada dalil, tetapi. Jadi illa di sini bermaksud walakin, iaitu bermaksud tetapi. Tetapi kalau ada dalil, maka hendaklah kita fahami perintah itu berdasarkan apa yang diinginkan oleh dalil tersebut. Jadi illa di sini kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, secara zahirnya, secara kita pandang satu lapis, kita akan kata illa di sini adalah illa munqati' ataupun al-istithna'u al-munqati'. Satu pengecualian yang bukan hakiki, sebaliknya hanya bermaksud tetapi, ya. Wa yumkinu an yakuna muttasilan. Imam Al-Hattab meneruskan ucapan beliau kata, mungkin juga kita boleh kata illa itu dalam ucapan Imam Al-Haramain tadi, dia sebenarnya adalah istithna al-muttasil, iaitu pengecualian yang bersifat hakiki. Maksudnya dia bukan seperti ja'al qaumu illa himaran, datang semua orang melainkan keldai. Sebenarnya dia adalah seperti ja'al qaumu illa zaidan, datang semua orang melainkan Zaid saja tidak datang. Jadi yang kedua ni yang menyebabkan kita akan terfikir, kenapa pula illa di sini dia adalah bersifat muttasil, sedangkan secara zahir yang kita faham ianya adalah pengecualian yang bersifat munqati'. Lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullah azza wa jal, wa yumkinu an yakuna muttasilan wa tukhassul qarinatu. Dalam sebahagian nuskhah ataupun dalam sebahagian nuskhah wa takhtassu ataupun wa takhtassul qarinatu. Jadi kalau ikut satu nuskhah yang dibaca di hadapan anak kepada Imam Al-Hattab sendiri, nuskhah itu berbunyi wa tukhassu wa tukhassul qarinatu bima kana muttasilan bis-sighati. Wa tukhassu al-qarinatu bima kana muttasilan bis-sighati wad dalilu bima kana munfasilan anha. Jadi bila Imam Al-Hattab menyatakan boleh juga untuk kita mengatakan illa ma dallad dalil ala anna al-murada minhu an-nadbu aw al-ibahatu fayuhmalu alaih. Illa dalam kenyataan Imam Al-Haramain ini boleh juga untuk kita memahaminya bahawa illa tersebut adalah muttasil, iaitu memang ada yang telah dikeluarkan daripada hukum. Bukan maknanya semua benda yang berkaitan dengan hukum satu hukum. Sebaliknya ada yang telah dikeluarkan daripada umum hukum. Namun hendaklah difahami, kalau kita nak faham secara begini, kata Imam Al-Hattab, wa tukhassul qarinah. Jadi kalimah al-qarinah dalam ucapan Imam Al-Haramain Al-Juwaini, iaitu yang berbunyi wa indal itlaqi wat tajarrudi, anil qarinah. Kalimah al-qarinah dalam teks Imam Al-Haramain ini, kata Imam Al-Hattab, kalau kita nak fahami bahawa illa ma dalad dalil, illa itu adalah bersifat muttasil, bukannya munqati', maka qarinah ketika itu adalah yang bermaksud wa tukhassul qarinatu bima kana muttasilan bis-sighah. Maka ketika itu qarinah yang dimaksudkan di sini bukan semua dalil. Sebaliknya qarinah yang diinginkan dalam kenyataan Imam Al-Haramain Al-Juwaini adalah dalil yang bersambung dengan ucapan. Dalil yang bersambung dengan ucapan. Dalil yang bersambung dengan ucapan. Sebab kadang-kadang macam tadi izhab fa inna hadzal amra laysa biwajibin. Kalau satu orang kata izhab anta min hadzal bait wa inna hadzal amra laysa biwajibin. Keluarlah kamu daripada rumah ini, dalam masa yang sama perintah ini tidak wajib. Jadi kalau kita tengok qarinah itu, dalil itu dia bersambung dalam satu ucapan. Dia bukan difahami daripada ucapan lain ataupun dari segi
bukti-bukti luar, sebaliknya didapati dalam kenyataan itu sendiri. Jadi ketika itu, sebentar ya, sebentar, saya datang semula. Allah ya karim. Okey, sorry. Bateri tiba-tiba nak habis. Okey, alhamdulillah. Moga-moga Allah mudahkan ya. Baik. Kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wa yumkin kata Imam Al-Hatta Al-Maliki, maafkan saya, wa yumkinu an yakuna muttasilan wa tukhassul qarinatu bima kana muttasilan bis-sighah. Maka apabila kita ingin mengatakan bahawa illa dalam kenyataan Imam Al-Haramain tadi adalah illa ataupun istisna al-muttasil, bukannya maksudnya pengecualian yang betul-betul pengecualian hakiki, maka ketika itu qarinah, kalimah al-qarinah dalam matan tersebut bermaksud dalil yang bersambung dengan ucapan. Jadi dia akan memberi maksud sebarang perintah yang tidak sama sekali memiliki sebarang dalil yang disebut dalam ucapan tersebut. Okey. Sebarang perintah yang tidak memiliki sebarang dalil yang bersambung dengan ucapan tersebut yang menunjukkan bahawa perintah itu tidak wajib dilakukan atau wajib dilakukan, tak ada langsung sebarang dalil yang bercantum sekali. Yang ada hanya semata-mata perintah kosong. Perintah yang kosong daripada sebarang dalil yang disebut dalam ucapan tersebut, dalam ucapan yang sama. Maknanya, kalaulah perintah itu dia tidak ada sebarang bukti yang disebut secara bersama ketika ucapan itu dikeluarkan, maka perintah itu hendaklah difahami bahawa perintah itu wajib dilaksanakan. Kecuali sekiranya perintah yang tidak memiliki dalil yang disebut bersama, dalil lain yang disebut bersama, perintah itu ada dalil yang lain yang disebut di dalam ucapan yang lain ataupun difahami daripada cara yang lain. Maka kalau ada dalil luar itu akan menunjukkan bahawa perintah tersebut tidak wajib dilaksanakan. Okey, kita baca sekali lagi insya-Allah. Kata Imam Al-Hattab, wa yumkinu an yakuna muttasilan wa tukhassul qarinatu, ay wa tukhassu kalimatul qarinah fil matni. Kalimah qarinah di dalam matan Imam Al-Haramain hendaklah dikhususkan, iaitu difahami bahawa qarinah itu bermaksud bima kana muttasilan bis-sighah. Qarinah yang diinginkan ketika itu bermaksud sebarang dalil yang bercantum dengan sighah, bercantum dengan ucapan. Contoh, saya kata izhab ila al-madrasah. Semata-mata begitu. Izhab ila al-madrasah. Pergilah kamu ke sekolah. Okey, ada tak sebarang petunjuk yang saya juga sebut dalam ucapan itu bahawa saya inginkan orang itu wajib pergi sekolah atau sunat pergi sekolah atau macam mana? Bila kita tengok, tak ada. Tidak ada sebarang dalil yang disebut bersama. Maksudnya dia adalah satu kenyataan yang bersifat sunyi ataupun kosong daripada sebarang dalil yang disertakan bersama. Saya hanya sebut izhab ilal madrasah, pergilah ke sekolah. Jadi kita boleh kata ini adalah ucapan yang langsung tidak memiliki dalil yang disebut bersama. Okey, kenyataan seperti ini, apa yang kita kena faham? Kita kena faham bahawa kenyataan ini menunjukkan bahawa perintah itu wajib dilaksanakan. Melainkan sekiranya ada dalil. Jadi dalil yang dimaksudkan ini pula adalah dalil luar. Melainkan sekiranya kenyataan yang tadi dah kosong dah, tak ada sebarang dalil yang disebut bersama, tapi rupa-rupanya dalam
dalam kenyataan lain ataupun dalam petunjuk-petunjuk lain ada bukti bahawa perintah itu sebenarnya wajib ataupun sunat dilaksanakan, maka ketika itu tahulah kita perintah itu tidak wajib dilaksanakan. Contoh, satu orang dia ayah dia, kebetulan ayah dia ni tak ambil kisah dengan dia. Bukan ayah kita lah, ayah orang lain. Ayah dia tak ambil kisah dengan dia. Dia nak pergi sekolah ke, tak nak pergi sekolah ke, ayah dia tak kisah pun. Kadang-kadang ayah dia siap kata, kita pergi sekolah lah. Tiba-tiba hari tu ayah kata, izhab ilal madrasah. Pergilah ke sekolah. Jadi kalau ikut kaedah asal, kalau kita faham illa, kecuali itu bermaksud, kecuali dalam kalam Imam Al-Haramain bermaksud, kecuali yang bermaksud, kecuali yang sebenarnya iaitu al-istisna al-muttasil. Bila ayah tadi sebagai contoh dia kata izhab ilal madrasah, pergilah ke sekolah, kita akan kata maknanya Imam Al-Haramain beritahu kalau tak ada dalil yang disebut secara bersama, maka ini menunjukkan perintah itu wajib dibuat. Tapi ada bukti luar iaitu perangai ayah dia sebelum ni yang tak kisah. Bahkan kadang-kadang dia siap galakkan lagi anak dia, tak payah pergi sekolah pun tak apa, yang penting kamu rajin. Ada bukti-bukti luar. Maka kalau sudah ada bukti luar, sekalipun tidak disebut bukti secara bersama dalam kenyataan tersebut, maka bila ada bukti luar itu akan menunjukkan bahawa perintah yang diinginkan sebenarnya tidak wajib. Okey. Harap-harap semuanya faham. Kita baca sekali lagi matan Imam Al-Hattab. Qala rahimahullahu azza wa jal, wa yumkinu an yakuna muttasilan wa tukhassul qarinatu bima kana muttasilan bisirah wad dalilu. Okey, iaitu wa yukhassud dalil. Tadi kalimah qarinah sudah kita fahami, qarinah bukan bermaksud semua dalil. Sebenarnya qarinah bermaksud dalil yang bersambung dengan ucapan, yang disebut secara bersama dengan ucapan. Manakala kalimah dalil dalam matan Imam Al-Haramain pula yang berbunyi illa ma dallad dalilu. Okey, kalimah ad-dalil di sini, adakah dalil ni maksud dia semua dalil atau apa? Kata Imam Al-Hattab, kalau kita nak fahami illa itu adalah illa illa muttasil, kita nak fahami bahawa ia adalah illa ataupun istisna yang muttasil, maka kita kena faham dalil yang disebut oleh Imam Al-Haramain dalam ucapan beliau illa ma dallad dalil, yang dimaksudkan dengan ad-dalil di sini adalah ad-dalilu al-munfasil, ad-dalilu al-khariji, dalil luar, dalil yang tidak disebut secara bersama dalam ucapan. Maka barulah ketika itu kita akan memahami bahawa illa dalam kenyataan Imam Al-Haramain tersebut adalah bersifat muttasil. Jadi kalau kita dah fahami begitu, dia akan ayatnya, setelah kita modify, kita ubah suai balik, matanya akan menjadi seperti ini. Wa indal itlaqi wa tajarrudi anil qarinatil muttasilah bil amri yuhmalu ala al-wujubi illa ma dalla dalilul khariji ghairul muttasili bil kalami ala anna al-murada minhu nadbu awil ibahatu fayuhmalu alaihi. Jadi akan beri maksud, kalaulah ucapan itu tidak memiliki satu barang dalil yang disebut secara bersama bahawa perintah itu tidak wajib atau sebagainya, maka ketika itu kalau dah tak ada sebarang dalil yang disebut secara bersama, yang ada hanya semata-mata perintah yang kosong, hendaklah dipahami perintah itu wajib dilaksanakan, melainkan kalau ada dalil luar, sokongan luar yang menunjukkan bahawa sebenarnya perintah itu tidak wajib dilaksanakan, maka ketika itu barulah perintah itu difahami bahawa ia tidak wajib dilaksanakan. Maknanya ini adalah cara Imam Al-Hattab nak ajar kita. Bila baca, mungkin bila kita baca ni mungkin orang tak akan terfikir macam Imam Al-Hattab fikir. Namun cara para ulama dahulu ketika mereka membaca dengan penuh teliti, sehingga setiap kalimah itu pun mereka akan bincangkan secara halus. Maka tidak heranlah ulama dulu mereka akhirnya menjadi orang yang membantu syariat, kerana mereka memiliki pandangan yang bukan bersifat sathi, pandangan yang bersifat secara kasar. Sebaliknya mereka memilih pandangan yang betul-betul halus dan mereka memahami dalil dengan begitu cermat dan teliti. Subhanallah. Syukur kita para ulama kita mengajar kita cara berfikir yang betul.
supaya bila kita mengeluarkan satu pendapat pun kita tak akan sembrono, sebenarnya kita akan menghalusi setiap kenyataan yang kita dengar sebelum kita mengeluarkan sebarang pandangan, ya. Hari ini maknanya perbahasan kita bukan berkaitan dengan ilmu usul fiqh sangat, tapi lebih kepada cara memikir, manhaj berfikir, ya. Subhanallah. Okey, kita baca sekali lagi matanya ataupun kalam Imam Al-Khattab. Wa yumkinu an yakuna muttasilan wa tukhassul qarinatu bima kana muttasilan bis-sighati wad-dalilu. Maksud dia wa yukhassud dalil. Baik, kalimah ad-dalil dia adalah ma'tuf, dia adalah berkait dengan kalimah al-qarinah sebelum ni. Jadi dia panggil ma'tuf alaih, ya. Jadi wa tukhassul qarinatu wa yukhassud dalil. Itu dia punya takdir, ya. Wad-dalilu ay wa yukhassud dalilu bima kana ad-dalilu munfasilan ay munfasilan anis sighah. Munfasilan anha ay munfasilan anis sighah lianna ma kanatil qarinatu fihi munfasilah dakhilun fil mujarradi anil qarinah. Jadi kata Imam Al-Khattab, kita hendaklah memahami qarinah bermaksud dalil yang bercantum dengan perintah. Manakala dalil pula adalah qarinah yang bercerai, yang tidak bercantum dengan perintah. Maksudnya wad dalil bima ay bil qarinati al munfasilah anis sighah. Sebarang bukti luar yang tidak bercantum dengan perintah, yang tidak disebut bersama dengan perintah, itu adalah ad-dalil yang diinginkan oleh Imam Al-Haramain dalam kenyataan beliau. Wa illa ma dalla ad-dalilu ala anna al-murada minhu an-nadbu aw al-ibahatu fayuhmalu alayhi. Lianna, okey, kenapa bila kita faham bahawa qarinah adalah bermaksud ad-dalil al-muttasil bis-sighah, manakala ad-dalil pula dalam teks Imam Al-Haramain adalah ad-dalil al-munfasil anis sighah, kerana kata Imam Al-Khattab, lianna ma kanatil qarinatu fihi munfasilah, sebarang dalil yang tidak bercantum, sebarang dalil yang tidak bercantum dengan ucapan perintah tersebut, dia sebenarnya termasuk, dia sebenarnya sudah termasuk di dalam kenyataan perintah yang kosong daripada sebarang qarinah yang disebut bersama. Maksudnya macam mana? Okey. Macam contoh tadi, ya. Sebab kalau kita nak kata istisna ini adalah muttasil, kena ada benda yang dikeluarkan. Ja'al qaumu illa Zaidan. Semua orang dah datang melainkan Zaid tak datang. Maka Zaid dikeluarkan daripada hukum kedatangan orang tersebut, Jadi bila kita nak kata istisna ini istisna muttasil, bukan munfasil, bukan munqati' maksud dia, maka istisna muttasil dia mesti wujud situasi hukum yang bersifat umum kena kepada semua orang, cuma ada yang tidak kena dengan hukum tu, dia diberikan hukum yang lain. Okey, jadi bila kita tengok Imam Al-Haramain kata apa? Imam Al-Haramain sebut wa indal itlaqi wat tajarrudi anil qarinah. Ketika perintah itu dia tidak bercantum dengan sebarang dalil yang disebut bersama. Okey? Maknanya perintah kosong, perintah yang tidak disebut secara bersama dengan sebarang dalil. Contoh macam saya sebut tadi, ayah dia kata kepada anak dia, izhab ilal madrasah. Izhab ilal madrasah. Pergilah kamu ke sekolah. Ada tak sebarang dalil yang disebut dalam ayat ni yang menunjukkan bahawa pergi itu wajib ke, sunat ke, ataupun makruh ke, atau apa ke? Ada ke? Tak ada. Dia kosong daripada sebarang dalil, ya, kerana tidak disebut secara bersama. Tidak disebut secara bersama. Dalam ayat itu hanya sebut izhab ilal madrasah, pergilah ke sekolah. Tapi kalau disebut izhab ilal madrasah in syi'ta, pergilah ke sekolah kalau kamu nak, maka ketika itu in syi'ta, kalau kamu nak, dia sudah menjadi dalil yang disebut secara bersama bahawa perintah itu tidak wajib. Kalau perintah itu wajib, kamu suka ke, kamu tak suka ke, kamu kena pergi. Tapi bila dia kata pergilah ke sekolah, macam suruh, tapi akhirnya dia pun kata kalau kamu nak, maka ia akan memberi maksud tidak wajib. Ini kalau disebut dalil itu bersama di dalam ayat perintah tersebut. Namun bila kita kata pergilah ke sekolah, semata-mata begitu saja, pergilah ke sekolah. Bila disebut pergi ke sekolah, dia tidak memiliki dalil
dia tidak memiliki dalil yang disebut secara bersama. Maknanya, kalaulah bila kita dengar ucapan orang tadi, izhab ilal madrasah, dalam masa yang sama kita tahu memang yang bercakap ini dia tak kisah pun kalau orang tu pergi sekolah atau tidak. Maknanya kita tahu dia ni perangai dia pun dia tak akan paksa orang pergi sekolah dan dia tak mewajibkan orang pergi sekolah. Cuma kebetulan hari itu dia sebut izhab ilal madrasah, pergilah ke sekolah. Maknanya tidak ada dalil luar. Tidak ada dalil dalam, tidak ada dalil yang disebut dalam ucapan. Namun ada dalil luar. Maknanya bila ada dalil luar sebenarnya kewujudan dalil luar dia sebenarnya termasuk dalam kategori tidak wujud dalil yang disebut secara bersama. Sebab dalil luar tidak disebut secara bersama. Okey, jadi bila Imam Al-Haramain sebut kalau tak ada dalil yang disebut secara bersama, kita peringkat awal kita faham, oh maknanya tak kisahlah sama ada dalil luar atau tak ada. Kita pun konon-kononnya faham, oh semua benda yang tidak mempunyai dalil yang disebut secara bersama hendaklah difahami bahawa ianya adalah wajib. Tetapi melainkan kalau ada dalil luar. Jadi bila peringkat awal kita dapat, oh maknanya semua benda kalau tak ada dalil yang disebut secara bersama hendaklah difahami bahawa ia adalah wajib. Tak kisahlah ada dalil luar ke tak ada dalil luar ke. Apabila tak ada saja dalil yang disebut secara bersama, hendaklah difahami bahawa perkara itu memberi maksud perintah itu wajib. Namun para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila disebut melainkan ada dalil luar yang menunjukkan bahawa perintah itu tidak wajib, maka ketika itu sudah dikeluarkan. Sebab umum kenyataan wasal bila sebut izhab ilal madrasah, pergilah ke sekolah. Ini pun kata ada dalil yang dalam ayat yang sama yang menunjukkan bahawa tak wajib. Kalau tak ada, Imam Haramain kata kalau tak ada dalil, maka hendaklah difahami bahawa perintah itu adalah wajib. Lepas tu orang kata, tapi ustaz, dia ni perangai dia, orang yang suruh ni, dia tak kisah pun. Saya kenal dia lama. Oh, ada. Oh, kalau begitu, wajib pergi. Tidak wajib pergi. Kerana ada dalil luar. Maksudnya kita sudah mengeluarkan hukum. Pada asalnya kita nak umumkan wajib pergi sekolah. Sebab, kenapa wajib sekolah? Kerana tidak disebut dalil dalam ayat itu. Tak disebut secara bersama. Tapi, orang kata, tapi ada dalil luar. Oh, kalau ada dalil luar, kena fahami berdasarkan dalil luar. Jadi dikeluarkan hukum tersebut daripada asal hukumnya wajib pergi sekolah, akhirnya jadi tidak wajib pergi ke. Okey. Saya mengharapkan moga-moga huraian ini walaupun dia agak moga-moga kita dapat memahaminya dengan baik. Itu dia pada perbahasan adakah illa pada urada minhun nadbu awil ibahatu fayuhmalu alaih. Adakah illa di sini muttasil atau munqati'? Lalu secara zahirnya dia adalah munqati'. Kita faham dalil adalah qarinah, qarinah adalah dalil. Namun bila kita faham qarinah dan dalil adalah berbeza. Kerana dalil adalah dalil luar. Manakala qarinah bermaksud qarinah ataupun dalil yang disebut dalam ucapan, disebut bersama dengan arahan. Jadi kalau kita faham bahawa dalil Imam Haramain illa ma dallad dalil bermaksud ad-dalil al-khariji, ketika itu maksud istisna itu adalah istisna al-muttasil. Pada asalnya hukum akan wajib sekiranya tak ada dalil yang disebut. Okey, para hadirin rahmati Allah, maka kalau kita tengok konsep istisna muttasil dengan istisna munqati', dia yang bahawa kecuali bagian-bagian tu, benda tu tak ada pun sebenarnya dikeluarkan daripada umum ayat. Contoh, semua orang dah datang, melainkan keledai tak datang. Kita kata orang yang penting semua orang datang. Jadi tak ada pun orang yang tak datang, semua telah datang.
keldai tak datang, itu keldai bukan orang. Jadi maknanya ini panggil istisna munqati'. Tapi kalau semua orang datang tapi okey, melainkan Ali tak datang. Semua orang dah datang tapi Ali tak datang. Kalau Ali tidak datang, tahulah kita semua orang tadi bukan semua tapi kebanyakan orang datang. Seorang je tak datang. Siapa dia? Ali. Jadi ini adalah istisna muttasil. Jadi di dalam memahami kalam Imam Al-Haramain, sama ada dia muttasil ataupun istisna itu munqati', dia akan balik kepada adakah kita memahami dua kalimah yang disebut oleh Imam Al-Haramain itu ad-dalil dan juga al-qarinah. Adakah al-qarinah sama erti dengan ad-dalil atau tidak sama? Jadi istisna al-munqati' kalau kita kerana yang bersambung, manakala dalil maksud yang tidak bersambung, ketika itu istisna pada ucapan illa ma dallad dalil itu adalah muttasil. Wallahu taala a'la wa alam. Dan kebetulannya internet sedih, mungkin boleh kita berehat. Hari ini pun kita dah baca panjang. Harap-harap moga-moga dapat dihayati dengan baik, insya-Allah. Lama-lama kita akan dapat menghayati cara para ulama dahulu yang memahami setiap kitab secara. Para ulama dulu bila membaca kitab, mereka mengajar, kadang-kadang akan mengambil masa yang panjang, walaupun sebenarnya kitab itu boleh dihabiskan dengan cepat, kerana konsep yang diajar kepada mereka dan diturunkan sehingga kepada generasi para ulama yang kita lihat pada hari ini, mereka untuk meneliti secara cermat. Akan datang kita akan beritahu oleh Imam Al-Hatta Al-Maliki contoh-contoh daripada Al-Quranul Karim, istisna yang bersifat qarinah yang munfasil. Kita akan tengok dalam contoh-contoh yang akan diberitahu oleh Imam Al-Hattab dalam semua. Saya mohon maaf tersekat-sekat tu, harap-harap dimudahkan Allah, maafkan saya, dimudahkan segala urusan. Jazakumullahu khairan. Semoga mudahkan segala urusan. Kita sama-sama tangguhkan dengan berselawat ke atas Nabi alaihi salatu wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqat Muhammadin wa ala